Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan serta pesyarat kami Puan Hanimah binti Abdullah serta ahli panel yang lagi bijaksana. Saya, Ahli Kristina binti Fazil, pengurusi forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita pada hari ini kerana dapat kita bersama-sama di dalam majlis forum pada hari ini bersama-sama untuk membincangkan topik yang menarik. Hadirin yang dihormati, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita pada hari ini iaitu Miss Sina Nabila. Apa khabar Sina? Baik, Alhamdulillah. Dan panel kedua kita pula Calita anak perempuan Samnek. Jadi apa khabar Calita? Khabar baik. Hadirin sekalian, topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah hubung kait teori perkembangan kreativiti kanak-kanak dan kanak-kanak dan kreativiti. Jadi sebelum kita bincangkan topik ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang kreativiti dan kanak-kanak. Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan seseorang menghasilkan, mencipta dan mewujudkan sesuatu yang baharu. Seseorang yang mempunyai kreativiti, imajinasinya tinggi. Manakala kanak-kanak pula merupakan manusia yang berusia 1 hingga 12 tahun. Jadi kanak-kanak merupakan manusia yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi, yang mana imajinasi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. Sebagai contoh, mereka dapat berimajinasi yang mana mereka sedang melawan raksasa untuk menyelamatkan bumi. Ini di mana kanak-kanak terpengaruh dari kartun yang mereka lihat di televisyen sehingga mereka dapat berimajinasi. Sama seperti lukisan, kanak-kanak akan menggunakan imajinasi mereka untuk melukis sesebuah gambar. Jadi, seperti kita tahu, terdapat banyak teori perkembangan kanak-kanak daripada tokoh-tokoh yang terkenal dan pandangan mereka berkenaan kreativiti. Jadi, antara tokoh yang menghasilkan teori berkenaan kreativiti ialah Robert Fisher, yang mana beliau telah menghasilkan satu teori iaitu teori Fisher, yang mana di dalam teori ini membahaskan tentang 5 peringkat perkembangan. Yang pertama, rangsangan. Yang kedua, penerokaan. Yang ketiga, perancangan. Yang keempat, aktiviti. Dan akhir sekali, peringkat kajian semula. Dan tokoh kedua pula ialah Victor Longfellow yang mempunyai 6 peringkat perkembangan tampak. Yang pertama, springing. Yang kedua, prismatic, systematic, Darwinism, reasoning, dan akhir sekali period decision. Seterusnya, Nisina. Bolehkah Nisina menerangkan serba sedikit tentang Victor Longfellow? Boleh. Baiklah, saya akan terangkan sedikit latar belakang Victor Longfellow dari beliau mula berkecimpung dalam bidang ini sehingga akhir hayat beliau. Baiklah, Victor Longfellow telah dilahirkan di Linz, Austria pada tahun 1903. Longfellow ni merupakan kelulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Art di bandar yang sama. Tidak lama kemudian, beliau telah memperoleh ijazah sarjana dalam pendidikan University of Vienna dan telah bertugas sebagai seorang guru di sekolah menengah. Pada ketika itu, beliau juga telah dilantik menjadi pengarah kesenian kepada Blind Institute. Pada tahun 1938, Longfellow telah berhijrah ke England sebelum kembali ke United States. Beliau telah bersara pada tahun 1946 selepas berkhidmat sebagai wartime visual aid consultant dalam tentera laut. Longfellow telah menyertai Hampton Institute di Virginia pada tahun 1938 sebagai pembantu profesor di Industrial Art dan juga telah berkhidmat sebagai guru seni di institut ini. Sejak lama kemudian, beliau telah dilantik menjadi pengurusi Art Department di institut yang sama. Longfellow kemudiannya telah berhijrah ke the Pennsylvania State University sebagai profesor pendidikan seni pada tahun 1948. Selepas 10 tahun, beliau telah menjadi Head of the newly founded Department of Art Education. Beliau kekal dalam posisi ini sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1960. Dr. Longfellow juga terkenal dengan Visual Haptic Theory in Art Education yang juga merupakan asimilasi daripada kebudayaan Vienna.
Beliau juga merupakan seorang ketua yang aktif dalam National Art Education Association dan The National Committee dalam pendidikan seni. Itu sahaja serba sedikit latar belakang Victor Lowenfeld. Kembali kepada moderator. Terima kasih Miss Lina atas penerangan yang sangat terperinci tadi. Jadi kita telah mengenali tokoh kreativiti yang pertama. Baiklah Miss Lina, bolehkah Miss Lina menerangkan lebih terperinci tentang teori kreativiti Victor Lowenfeld ini? Terima kasih kepada moderator. Baiklah, teori kreativiti Victor Lowenfeld. Menurut beliau, kreativiti ini adalah satu naluri semula jadi sejak lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Naluri itu merupakan faktor pertama yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. Seterusnya, keinginan ialah asas yang mendorong seseorang berupaya menyelidik dan meneroka sesuatu. Tanpa naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak. Lowenfeld menyatakan lagi, dia percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Pernyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui 4 komponen utama, iaitu kelancaran, iaitu secara spontan serta pantas. Terusnya adalah fleksibel, iaitu mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi. Seterusnya adalah keaslian, iaitu mencari idea baru dan asli. Dan artis sekali adalah kepekaan, iaitu penggunaan daya panca indera seperti melihat, mendengar, merasa, menghidu dan sentuhan yang digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. Victor Lowenfeld dalam bukunya iaitu Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini, di mana kecenderungan seseorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya, yang membawa maksud tersirat bahawa gambaran sebenarnya adalah kasih sayang kanak-kanak itu lebih kepada ibunya, sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Maknanya dekat sini kanak-kanak itu lebih menyayangi ibunya berbanding ayahnya. Itulah maksud lukisan tersebut. Itu sahaja serba sedikit teori kreativiti Victor Lowenfeld. Kembali kepada moderator. Sungguh menarik dan padat dengan penerangan sekitar tadi. Tetapi semasa pengenalan saya tadi, ada saya menyentuh tentang 6 peringkat perkembangan tampak kanak-kanak mengikut teori Victor. Boleh Miss Lina terangkan 6 peringkat ini dengan lebih mendalam? Semestinya boleh. Baiklah, kita masuk pula kepada peringkat perkembangan tampak kanak-kanak mengikut teori Victor Lowenfeld. Victor Lowenfeld ini telah membuat kajian beribu-ribu lukisan kanak-kanak dan telah menentukan tahap-tahap perkembangan artistik mereka. 6 tahap ini adalah seperti berikut. Yang pertama adalah scribbling, yang kedua adalah prismatic, yang ketiga schematic, yang keempat non-realism, yang kelima peringkat reasoning, dan yang terakhir sekali adalah periodic decision. Yang pertama adalah scribbling yang bermula dari umur 2 hingga 4 tahun. Kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak pada peringkat ini dan tidak terkawal. Proses menconteng ini menyebabkan pergerakan badan serta dapat membangunkan koordinasi otot motor tangan. Apabila kanak-kanak ini telah mampu menguasai pergerakan tangan dan badan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan kerana usia mereka yang masih muda. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal dan banyak dijumpai di dinding, di atas meja dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan medium seperti krayon, pensel warna serta bahan-bahan lain. Penghasilan karya pada usia ini tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. Pada usia ini, kanak-kanak lebih gemar untuk mencuba dan bereksperimentasi dengan pelbagai jenis garisan yang boleh dihasilkan melalui pelbagai media. Pada peringkat ini, biasanya kita dapat lihat kadang-kadang kanak-kanak tu ambil je apa yang mereka nampak depan mata, kemudian lukis je. Sebab itulah banyak dijumpai di dinding, di mana-mana saja.
Itu peringkat scribbling. Kemudian kita pergi pula pada peringkat prismatic. Peringkat ini bermula dari umur 4 sehingga 7 tahun. Peringkat ini memperlihatkan peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. Contohnya, ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki serta dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz image yang berbeza-beza. Bermulanya bentuk konkret dan kanak-kanak peringkat ini kebiasaannya melukis bentuk-bentuk yang terdapat di persekitarannya. Persekitaran memainkan pengaruh besar dan lukisan yang biasa dihasilkan adalah seperti rumah, kereta, bunga, alat permainan dan sebagainya. Gambaran yang dilukis telah mula dikenali imejnya seperti awan, matahari, pokok dan sebagainya. Imej yang digambarkan berasaskan apa yang mereka tahu, bukan merupakan representasi tampak. Objek yang dilukis di mana-mana sahaja pada ruang lukisan. Kita boleh lihat gambar yang telah saya tunjukkan di belakang ni. Bermaksudnya dekat sini mereka macam kalau kita kan lukis ada bayang, tapi mereka tak ada bayang. Mereka lukis di mana-mana sahaja, tepi kertas ke, tengah kertas ke, tepi bahagian kiri ke, kanan ke, mereka lukis sahaja di mana-mana mereka nak lukis. Itu peringkat prismatic. Kita pergi pula pada peringkat semantik yang bermula dari umur 7 tahun sehingga 9 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding dengan peringkat awal tadi kerana lukisan mula dihasilkan mengikut konsep tertentu. Selain itu, penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek terdapat di sekelilingnya. Kanak-kanak di peringkat ini tertarik melukis gambar manusia dan objek-objek yang menarik perhatian mereka. Contohnya, kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan kertas kepada dua bahagian, iaitu sathah udara dan tanah. Bagi pemandangan sathah bawah, objek disusun secara melintang ataupun sama, manakala objek udara perlu dibiarkan kosong. Selain itu, lukisan yang dihasilkan adalah spontan, bebas dan berskala besar. Macam gambar yang saya tunjukkan di belakang ini. Pada peringkat prismatic tadi, saya ada cakap kan? Saya ada cakap kanak-kanak ni melukis mana-mana saja di dalam kertas tu, kiri ke, kanan ke, tengah ke. Tapi pada peringkat semantik ni, mereka dah mula membahagikan bawah ni air ke, tanah ke, atas tu awan. Mereka dah pandai membahagikan. Seterusnya adalah peringkat dawning realism yang bermula dari umur 9 sehingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep yang tertentu. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dalam hasil karya sendiri. Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka lebih berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitik beratkan kualiti karya yang dihasilkan. Lukisan mereka juga menampakkan ciri-ciri perbezaan jantina melalui ciri rambut dan pakaian. Objek atau gambar yang dilukis berdasarkan kepada kesedaran tampak sahaja, bukan melalui pengamatan. Penggunaan warna bagi menggambarkan sesuatu objek seperti hijau untuk pokok, biru untuk awan dan sebagainya. Kanak-kanak pada tahap ini memasukkan lebih banyak objek di dalam lukisan mereka. Macam gambar yang setelah saya tunjukkan di belakang ini, pada peringkat ini kita dah boleh nampak kanak-kanak tersebut nak lukis figura lelaki ke perempuan. Kalau sebelum-sebelum ni mereka hanya lebih kepada orang lidi, kalau kita katakan orang lidi. Tapi pada peringkat ini mereka dah boleh kategorikan ini lelaki ke ini perempuan, yang kita boleh tengok dari ciri-ciri rambut ataupun pakaian. Peringkat yang seterusnya adalah peringkat reasoning yang bermula dari 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan lukisan. Mereka menitik beratkan konsep kedudukan dan size rational image. Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan ataupun melalui objek di hadapan mereka. Objek di hadapan mata dengan lukisan menerusi imajinasi. Pada peringkat ini, kanak-kanak lebih menyedari tentang bentuk-bentuk sebenar seperti apa yang diperhatikan. Peringkat ini adalah peringkat peralihan zaman kanak-kanak ke zaman yang remaja dan lebih bersifat kritikal.
Lukisannya seolah-olah lebih natural dan mula memahami konsep ruang. Contohnya objek yang jauh bersaiz kecil berbanding dengan yang dekat. Dan akhir sekali adalah peringkat period if decision. Peringkat terakhir ni, kanak-kanak lebih menekankan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni. Individu pada peringkat ini mula membuat kritikan diri, idealistik dan menyedari peranannya dalam masyarakat. Kefahaman tentang ruang, objek dan perlambangan menjadi lebih matang. Lukisan di peringkat ini menjadi penting kepada mereka sebagai media melahirkan emosi, perasaan, respon terhadap sesuatu penyataan fikiran. Maknanya pada peringkat ini mereka dah mengetahulah warna apa yang sesuai diguna, bentuk yang lebih realistik untuk hasilkan lukisan. Baiklah, saya dah selesai terangkan ke-6 peringkat teori Victor Lowenfeld. Baiklah, terima kasih Ms. Lina atas penerangan yang sangat baik dan membantu. Seterusnya, Saudara Jelita, bolehkah Sarita menerangkan tentang sedikit tentang Robert Fisher? Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel 1 dan saudari yang berkaitan kita. Apa khabar? Sihat ke? Okay. Pertama sekali saya akan teori perkembangan kreativiti yang telah saya pilih adalah tokoh perkembangan kreativiti Fisher. Sebelum saya menerangkan tokoh ini secara lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan biodata beliau secara singkat lagi. Nama penuh beliau adalah Robert Fisher. Beliau merupakan seorang guru, penyelidik dan penulis buku mengenai cara dan teknik mengajar secara kreatif. Selain itu, beliau juga mendapat PhD dalam penyelidikan dan philosophy of children di University Brunel. Dalam masa yang sama, beliau juga menjadi pencarah dan rujukan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan beberapa buku yang diterbitkan oleh Fisher. Berdasarkan maklumat yang saya peroleh, saya dapat mencari 4 judul buku yang telah saya terbitkan oleh Fisher. Seperti mana yang dipaparkan di hadapan, judul buku yang telah diterbitkan oleh Fisher adalah Teaching Children to Think, Teaching Children to Learn, Teaching Thinking dan Story for Thinking. Jika kita perasan, kesemua buku yang diterbitkan oleh beliau adalah berkaitan dengan cara pengajaran untuk berpemikiran kreatif. Selain itu, teori perkembangan Fisher telah terdiri daripada 5 peringkat, iaitu peringkat rangsangan, peringkat pengembangan, peringkat perancangan, peringkat kreativiti dan peringkat terakhir adalah peringkat kajian sendiri. Saya akan kembalikan kepada saudara itu. Terima kasih Jelita atas penerangan yang sebentar tadi. Baiklah, kita telah tahu tentang tokoh yang kedua, iaitu Robert Fisher. Seterusnya, Jelita boleh tak Jelita menerangkan tentang teori kreativiti teori kreativiti Fisher? Okey, terima kasih saudara moderator. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan peringkat tersebut. Peringkat pertama adalah peringkat rangsangan. Menurut Fisher, peringkat rangsangan ini berkait dengan pemikiran kreatif yang dirangsang melalui soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan sebagainya. Teori ini juga menekankan guru untuk merangsang ide murid dengan pelbagai soalan kritikal. Contohnya, guru bertanya kepada murid apakah bentuk oleh, warna apa yang sesuai untuk buat oleh, apakah media yang sesuai untuk menghasilkan buat oleh. Melalui soalan tersebut, pelajar akan mula berfikir apakah media yang sesuai digunakan. Dengan itu, guru perlu mahir dalam membina soalan yang boleh menjana pemikiran kreatif murid dan soalan yang betul dan tepat boleh menarik minat murid untuk mencipta idea baru.
Selain itu, guru juga perlu membantu murid dalam berinteraksi secara aktif dan menjelaskan perasaan ingin tahu murid kepada sesuatu perkara itu. Peringkat seterusnya adalah peringkat pengerokaan. Pada peringkat ini, soalan yang dikemukakan oleh guru akan cuba dijawab oleh murid. Guru perlu memberi peluang dan masa kepada murid untuk menjawab soalan yang diberikan. Pada peringkat ini juga, salah satu kesilapan guru adalah guru selalu memberi jawapan kepada murid yang tidak menjawab soalan. Menurut Fisher, guru harus memberikan ruang dan masa secukupnya untuk belajar, cuba menjawab soalan yang diberikan. Ruang masa boleh membantu murid untuk mengingati semula apa yang dipelajari secara langsung atau tidak langsung. Semasa sesi soal jawab juga, murid dapat menjaga idea minda mereka untuk menjawab soalan. Secara tidak langsung, jawapan yang akan diberikan jawapan yang diberikan itu akan menjadi pedoman kepada murid untuk berkarya. Bukan setakat itu sahaja, jawapan yang diberikan dapat membantu murid lain untuk mendapat idea juga. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan bantu belajar seperti contoh karya dan tayangan video. Dengan cara tersebut, murid-murid yang kreatif boleh memerhati contoh-contoh tersebut dan dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan karya yang menarik. Peringkat yang ketiga adalah peringkat perancangan. Peringkat perancangan mengikut Fisher adalah peringkat yang menggalakkan pemikiran kreatif. Peringkat ini adalah untuk merancang dan memetakan semua aktiviti serta direkodkan segala kemungkinan. Menurut Fisher, perancangan ini terbahagi kepada dua, iaitu perancangan secara verbal dan perancangan secara visual. Perancangan verbal ini adalah perancangan melalui perbincangan, pemerhatian, interaksi dan sebagainya. Biasanya pemerhatian dan perbincangan ini dijalankan sebelum murid melakukan aktiviti di karya. Murid akan berbincang dengan rakan serta gurunya berkaitan aktiviti yang hendak mereka jalankan. Contohnya, apakah alatan yang digunakan? Apakah teknik yang boleh digunakan? Manakala perancangan secara visual pula adalah aktiviti yang melalui visual, graf, image, lukisan dan sebagainya. Sebagai contoh, murid meneliti gambar yang dipamerkan oleh guru. Guru menayang video serta slide bagi membantu murid untuk berkarya secara lebih kreatif dan inovatif. Peringkat yang keempat adalah peringkat aktiviti. Menurut teori Fisher, peringkat ini adalah peringkat yang membolehkan seseorang itu berpemikiran kreatif. Semasa ini, mereka akan merencanakan segala aktiviti. Proses merencanakan ini dibantu oleh persoalan-persoalan yang ditanyakan, seperti apakah alatan yang digunakan, bagaimana teknik atau cara atau proses yang sesuai digunakan semasa melakukan aktiviti. Menurut Fisher, peringkat ini guru perlu membantu murid menggunakan alatan bahan dengan teknik yang betul. Contohnya, guru membimbing murid untuk menggunakan cat air, guru membimbing murid untuk mencampurkan air dan sebagainya. Melalui peringkat ini, murid akan mencuba untuk menggunakan alatan dan bahan dengan diri mereka sendiri. Peringkat ini juga guru harus mengawal semua aktiviti murid serta memberikan ruang kepada murid untuk bebas berkarya mengikut aktiviti mereka. Peringkat yang terakhir adalah peringkat kajian semula. Peringkat ini adalah satu peringkat di mana ianya melihat keberkesanan tindakan yang telah diberikan sebelum ini sebagai proses penambahbaikan selain melihat sama ada objektif itu tercapai atau tidak.
Melalui kajian ini, mengikut Fisher, guru adalah harus membimbingkan anak-anak untuk memberikan pendapat dan komen tentang aktiviti yang telah dibuat agar dapat diperbaiki dan membuat penambahbaikan jika ada kesilapan yang berlaku. Itu sahaja peringkat teori perkembangan teori Fisher. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari. Terima kasih Syarita atas penerangan teori kreativiti Fisher seperti tadi. Sangat menarik dan banyak perkara yang saya dapat tahu. Baiklah, kita telah mengetahui tentang tokoh serta teori yang telah diterangkan oleh kedua-dua ahli pendidikan. Jadi Syarita, pada peringkat kreativiti, Azhar mula mengeluarkan idea kreatif. Oleh itu, bagaimana guru boleh membantu pelajar untuk mengembangkan idea mereka? Terima kasih, soalan yang menarik. Menurut teori Fisher, pada peringkat aktiviti, guru perlu membantu murid dalam menggunakan alatan dan bahan serta teknik yang betul. Contohnya, cara menggunakan cat air dan teknik-teknik untuk menggunakan cat air. Dengan memperkenalkan alatan-alatan dan bahan serta teknik tersebut dapat menambahkan imajinasi kanak-kanak kerana mereka dapat mencuba dengan diri mereka sendiri untuk menggunakan alatan-alatan tersebut. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti penanjang video serta slide bagi membantu murid berkarya secara lebih kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan cara tersebut, murid dapat melihat gambar-gambar serta dapat berimajinasi apa yang hendak mereka buat. Pada peringkat ini, guru juga harus bertanya soalan kepada murid. Contohnya, apakah warna sayap burung kakak tua? Bagaimana cara kucing berjalan? Melalui soalan tersebut, murid dapat menambahkan daya pemikiran mereka serta dapat meningkatkan daya imajinasi mereka untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Menurut Fisher juga, guru harus memberi tempoh masa yang sesuai untuk murid melakukan aktiviti. Hal ini kerana murid-murid perlu merancang idea mereka melalui peringkat ke peringkat. Selain itu, kanak-kanak juga memerlukan masa untuk Ya, betul. Terima kasih ya. Dan menerokan sesuatu yang baru. Pada peringkat ini juga, guru harus membimbing murid untuk melakukan aktiviti. Contohnya, guru cuba untuk memberikan idea kepada murid untuk bercampurkan warna. Dengan itu, murid dapat menerokan sesuatu yang baru. Akhirnya, guru juga perlu mengawal aktiviti murid agar mereka lebih berdisiplin dalam menghasilkan karya. Itu sahaja penerangan daripada saya. Saya akan serahkan balik kepada saudari moderator. Terima kasih Syarita atas penerangan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi, seterusnya Nisina, apakah pendekatan yang boleh diambil oleh guru semasa di peringkat Darwinism? Baiklah, soalan ini sangat menarik untuk saya sentuh kerana sangat menarik. Baiklah, pada peringkat ini, guru boleh mengambil pendekatan dengan memberi pembedahan kepada murid dari segi bahan, bentuk serta objek di sekeliling murid tersebut. Ini bermakna guru boleh menunjukkan slide ataupun cara yang lebih efektif lagi, guru boleh membawa pelajar melihat ataupun meneroka sekeliling sekolah sebelum memulakan kelas sebelum memulakan kelas lukisan supaya mereka terdedah dengan pelbagai bentuk, objek serta warna yang berada di sekeliling mereka. Hal ini kerana pada peringkat ini, objek atau gambar yang dilukis oleh pelajar berdasarkan kepada kesedaran tampak sahaja. Bukan melalui pengamatan. Maknanya murid pada peringkat tersebut melukis benda yang mereka nampak sahaja.
Jadi guru memegang peranan yang agak besar lah untuk mendedahkan mereka dengan objek di sekitar pelajar tersebut supaya pembelajaran tersebut dapat dijalankan secara efektif. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Nisina atas penerangan serta jadi di sini terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang telah menerangkan berkaitan tentang teori kreativiti serta tokoh dan juga telah memberikan pendapat mereka berkaitan dengan teori kreativiti ini. Jadi di mana jadi dapat saya simpulkan bahawa kreativiti dan kanak-kanak ini tidak boleh dipisahkan kerana tanpa kreativiti kanak-kanak tidak dapat berimajinasi serta menghasilkan karya-karya yang menarik. Dia dapat berkembang dengan baik. Tak dapat berkembang dengan baik. Itu saya akan memberikan satu pantun sebelum kita berpisah. Baju seragam terlihat gagah, pula sekolah membau buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat tinggal, rakan terbaikku. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.